أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر أنت الفهم النبي وإلهام الملائكة المقربين، واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan makna usaha Allah Ta'ala dan tentang dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zatnya yang dikandaki pada ini percaraan itu dua makna. Pertama, bahwasanya tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang, maka tiada berbetangi dengan suatu betangan, maka tiada dapat, artinya tiada sah difardu bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali, dan tiada dengan jalan bujur, tiada dengan lentang, dan tiada dengan dalam, maka tiadalah panjang dan tiada lebar dan tiada tebal, bahkan tiada juga sangat kecil, kerana telah lalu bahwasanya bukan zatnya itu jauhar dan jirim. Dan ini makna dikatakan nafi kam muttasil pada zat. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya tunggal Allah Ta'ala pada zatnya zat Allah. Makna-makna yang dikehendaki, ini sifat pada makna. Makna asa Allah pada zat, makna tunggal Allah pada zat yang dikehendaki pada ini percaraan, pada ini bahasan, pada ini percaraan, pada ini bahasan. Makna yang dikandung itulah kalau bahasa yang dimaksud, yang dikandung, yang dimaksud. Makna asa Allah Ta'ala, tunggal Allah Ta'ala pada zat, tunggal pada zat, maknanya zat dia tunggal. Tunggal pada zat, yakni zat Allah tunggal. Asa pada zat, yakni zat Allah asa. Makna yang dikehendaki dengan kata asa Allah Ta'ala pada zat, zat Allah, zat yang asa, zat Allah, zat yang tunggal, apa yang dikehendaknya? Pada bahasan kita sekarang, pada pengajian kita di dalam istilah usuluddin, dalam bab i'tiqad kitanya, makna dianya itu dua makna. Makna
asa Allah Ta'ala pada zat, makna tunggal Allah Ta'ala pada zat. Yang dimaksud di sininya ialah dua makna. Jadi dua makna ini terkandung di dalam kata yang satu, terkandung di dalam makna, di dalam perkataan yang satu ialah asa pada zat. Dua makna yang lagi akan datang ini termasuk di bawah perkataan yang satu ialah asa pada zat, tunggal pada zat, wahdaniyah pada zat. Jadi maknanya satu perkataan mempunyai dua makna. Satu perkataan mempunyai dua makna. Satu perkataan wahdaniyat pada zat. Kalau bahasa Arab, wahdaniyat pada zat itu satu perkataan, tetapi ada di bawah dianya dua makna, mengandungi dua makna. Makna apa dia dua makna? Pertama daripada dua makna, makna yang pertama bahawasa tiada bersusun dan tiada berkapuh. Makna sama, berkapuh, bersusun, makna sama. Tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala itu bukanlah zat yang jenis bersusun, bukanlah zat Allah Ta'ala itu jenis berkapuh-kapuh. Dengan makna, dengan cakapan satu laginya, apa dia? Tidak berjuzuk-juzuk. Makna satu lagi boleh juga kita katakan tiada bersusun zat Allah Ta'ala daripada tiada bersusun zat Allah Ta'ala, tiada berkapuh zat Allah Ta'ala. Boleh juga kita guna cakapan lain, katanya tiada berjuzuk-juzuk, tiada bersuku-suku. Boleh jugalah kita kata begitu. Maksudnya sama. Tiada bersusun zat Allah Ta'ala, tiada berkapuh zat Allah Ta'ala, tiada berjuzuk-juzuk, tiada bersuku-suku. Juzuk tu suku lah. Tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala. Bersusun, berkapuh daripada beberapa suku-suku. Daripada beberapa suku-suku. Bahasa Arab kata juzuk-juzuk. Suku, bukan mana suku sakat tu. Suku dari mana? Bahasa Arab kata juzuk-juzuk. Daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang, yang banyak. Yang berbilang-bilang mana yang banyak. Tapi banyak, maksud banyak di sini, maksud kata berbilang di sini paling kurangnya dua ke atas. Dua ke atas. Itu dikatakan dah berbilang. Dua ke atas. Berbilang-bilang, artinya banyak, itu paling kurangnya dua. Kalau dua ke atas dikatakan berbilang. Sebab apa dia? Sebab berbilang tu ialah ibarat daripada nisfu, separuh. Nisfu atau separuh daripada perhimpunan yang atas dan yang di bawah. Berbilang-berbilang itu ialah separuh ataunya nisfu daripada perhimpunan yang atas pada dia dan yang sebelah bawah pada dia. Contohnya dua. Dua itu separuh daripada tiga yang sebelah atas. Satu sebelah bawah. Tiga dengan satu, empat. Empat separuhnya dua. Gitu. Jadi maknanya satu tak boleh kata berbilang. Sebab apa? Sebab tidak ada di bawah.
Yang di bawah pada satu tu tidak ada. Yang nak ada di bawah itu dua ke atas. Kalau lima, lima itu separuh daripada himpunan daripada 6 dan 4. 6 dan 4, 6, 4, 10, separuhnya 5. Itu sama-sama dekat. 6 dekat dengan 5 tapi sebelah atas. 4 dekat juga dengan 5 tetapi sebelah bawah. Tapi kalau nak ambil yang jauh pun boleh juga, tetapi syaratnya sama-sama. Langkahan tu jadi sama. Kalau 5 kita ambil langkah satu langkahnya 7. Atas pada 5 tu 7, maka bawah pun bawah satu langkah, satu langkah juga kita langkah. 5 sebelah atas dianya 7, sebelah bawah dianya 3. 7, 3, 10, separuhnya 5. Begitulah. Itu panggil berbilang-bilang. Sebab tu katanya bersusun berkapuh daripada suku-suku yang berbilang-bilang. Yang berbilang-bilang. Sakat mana nak kata berbilang? Paling kurangnya di 2. Mana yang pertama daripada mana wahdaniyat pada zat, keesaan Allah pada zat itu tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada suku-suku, daripada juzuk-juzuk yang berbilang. Maka tafri'nya, fahamnya, apabila kita dah faham di situ, katanya zat Allah Ta'ala bukanlah jenis zat yang berjuzuk-juzuk, bukanlah jenis zat yang bersusun-susun daripada 2 juzuk ke atas, bukan yang berkapuh daripada 2 suku-suku, 2 suku ke atas. Maka faham di situ, maka bahawa maka tiada, maka diterjemah dengan bahasa Arab fa. Itu kalau dalam istilah panggil tafri', maknanya yang kita faham. Apabila sudah faham kata tiada bersusun, tiada berkapuh daripada suku-suku yang berbilang, maka mestinya begini. Maka tiada berbentangi. Maka tiada berbentangi dengan satu bentangan. Maka tiada berbentangi. Maka tiada berbentangi zat Allah Ta'ala. Maka tiada berbentangi, tiada berbentangi zat Allah Ta'ala dengan satu bentangan. Dengan mana-mana satu daripada bentangan-bentangan. Maksudnya, apabila zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun, tidak berkapuh daripada dua juzuk ke atas, maka tentu sama sekali tak bolehlah nak kata zat Allah Ta'ala itu terbentang dengan suatu bentangan. Tak boleh. Dengan maknanya kita nak katanya zat Allah Ta'ala sama besar dengan tapak tangan, sama besar dengan sama besar dengan semut, sama besar dengan gajah, sama besar dengan bukit, sama luah macam laut, sama luah dengan laut, sama tinggi dengan bukit, masalan, tak boleh. Maknanya tak boleh dikodarkan. Lagi pulanya tak boleh kita nak ukur panjang berapa meter, berapa sen, berapa inci, tebal, dalam dia, sakat mana, panjang dia, sakat mana, lebar dia, sakat mana. Itu maknanya tak boleh kita nak mentangkan dengan satu bentangan. Jadi kita nak tanya berapa jekal tinggi Allah, berapa inci tebal Allah, tak boleh. Nak tanya besar mana dengan gajah, mana siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil dengan semut, siapa yang paling luas kalau banding dengan laut, siapa yang paling tinggi kalau banding dengan langit. Contohnya begitu. Itu maknanya tiada berbentangi dengan suatu bentangan. Jadi maknanya tak bolehlah kita nak kata zat Allah Ta'ala berbentang dengan membetuli dengan suatu benda, betul sama dengan sama tinggi dengan pokok tu, sama tinggi, sama luas dengan laut, sama besar dengan bukit,
sama kecil dengan semut ke masalah. Begitulah. Semuanya tak boleh ke semua. Lagi pulanya kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu berapa panjangan dia, ketinggian dia, berapa tebal zat dia, berapa lebar zat dia. Itu pun tak boleh kita nak kata ke semuanya. Apabila kata tak boleh dibentangkan dengan satu-satu dengan mana-mana satu bentangan, maka tiada dapat. Apa maksud kata tidak dapat? Artinya, maksud tiada dapat, tiada sah difardukan. Tiada sah difardukan. Mana tiada sah pada akal, difardukan bahawa dibahagikan zatnya zat Allah sekali-kali. Tak boleh kita nak fardu kata nak bagi itu tak boleh. Nak bagi macam mana? Dia tak bersusun. Dia tak bersusun. Dia nak bagi paling kurangnya ia ada 2 juzuk. Paling kurangnya mempunyai bersusun, ia kena ada susunan dia. Ia kena ada bersusun, dia kena ada berkapuh, paling kurangnya daripada 2 juzuk barulah kita nak boleh bagi 2. Sebab kalau ada satu juzuk, kalau katanya ada 1 juzuk, tapi 1 juzuk pun tak boleh kata juga pada Allah. Kalau kita katanya 1 tak boleh nak bagi, paling kurang nak baginya 2, 3, 4 yang atasnya. Sebab tu katanya tak tiada sah, tak bolehlah kita nak fardu dibagikan zat, dibagi maknanya belah bagi, kita potong, kita potong, kita belah, tu bahagi begitu. Dibahagikan zat Allah Ta'ala sekali-kali. Tak boleh nak fardu kata boleh bagi. Tiada dengan jalan bujur dan tiada dengan lentang dan tiada dengan dalam. Tak boleh bagi tiada dengan jalan bujur. Bujur, kalau yang ni bujur ni ikut ni, ini bujur. Katanya panjang. Mujur atau panjang. Bujur ikut ni. Dan tiada lintang. Lintang ikut. Lintang ikut ni. Tiada dengan dalam. Dalam ni sini. Katanya tebal. Ni antara ni dikata apa dia? Dalam. Maka tiadalah panjang. Sebab nak bagi dengan secara bujur tak boleh, maknanya tidak kepanjangan. Tak ada lah sifat panjang pada zat Allah Ta'ala. Dan tiada lebar. Lebar tu lentang. Dan tiada lebar, tiada mengikut lentang dia jadi lebar. Dan tiada tebal, tebal ni daripada tiada dalam dia. Bahkan tiada juga sangat kecil. Nak kata sangat kecil, kecil sangat-sangat. Kecil sangat maknanya ada 1 juzuk. Bahkan tiada juga kecil. Ini dia Bima takut katanya tak boleh kata apa dia? Tak boleh kata zat Allah Ta'ala itu ada panjang, ada lebar, ada tebal. Kalau tak panjang, tak lebar, tak tebal, orang kata kalau begitu sangat kecil, maka bukan juga. Maka bukan juga sebab kecil, besar, panjang, pendek. Semuanya daripada bersusun ke semuanya. Semuanya daripada sifat makhluk ke semuanya.
Kerana apa tiada dibahagikan zat Allah Taala sekali-kali, kerana telah lalu bahwasanya nyata raja, kerana telah lalu bahwasanya tiada zat Allah Taala itu jauhar, yakni jauhar firid. Jauhar yakni jauhar firid, dan jirim yakni jisim. Dan jirim yakni jisim. Kerana telah lalu daripada bahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kerana telah lepas pada bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bukan jauhar dan bukan jirim. Maka dengan sebab itulah, sebab kalau kita katanya jauhar firid, kalau kata jauhar firid ialah zat makhluk Allah Ta'ala yang tak bersusun, yang ada satu juzuk saja. Tetapi kalau makhluk Allah Ta'ala yang dipanggil dengan nama jisim, itu bersusun paling kurangnya ada susunan paling kurangnya 2 juzuk. Jadi 2 juzuk itu adalah 2 jauhar firid. Satu jauhar firid tak bersusun. Satu memanglah tak bersusun. Faham daripada kataan bersusun tu, satu memanglah tak bersusun. Satu jauhar firid tak bersusun. Itu jadi sangat kecil. Dan apabila 2 jauhar firid mari bersusun, mari berkapuh, maka dah jadi jisim. Maka berkapuh banyak-banyak, maka jadi tebal, jadi lebar, jadi panjang. Tengok. Dan ini makna tiada bersusun tadi. Dan ini makna tiada bersusun, tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku yang berbilang. Dikatakan nafi kam muttasil. Dikatakan nafi dipanggil dalam istilahnya nafi ini ternafi kam muttasil pada zat Allah, pada zat Allah Ta'ala. Ternafikam muttasil pada zat Allah Ta'ala. Mana zat Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kam muttasil. Sebab kam kena atas berbilang. Kena atas berbilang. Adapun muttasil tu maknanya benda yang kita bilang itu juzuk dia tu bersambung-sambung antara setengah dengan setengah. Satu ni bersambung dengan satu ini, maka jadi berhubung. Maka apabila kita kata zat Allah, maka apabila kita i'tiqad bahasanya zat Allah Ta'ala tak bersusun, tak berkapuh, dengan maknanya bukan sangat kecil, bukan tebal, bukan tebal nipis, bukan panjang pendek, bukan lebar tak lebar, dan sebagainya, maka itulah i'tiqad kata zat Allah Ta'ala satu. Kita dah menafi kam muttasil pada zat. Jadi pendeknya makna yang pertama daripada 2 makna yang terkandung di bawah wahdaniyat pada zat, keasaan asal zat Allah Ta'ala itu. Makna yang pertama ialah nak cerita katanya tidaklah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kam muttasil. Tak bersifat dengan sifat kam muttasil. Dengan sebabnya wahdaniyat adalah sifat. Wahdaniyat adalah sifat yang melawaninya kam. Wahdaniyat ialah suatu sifat yang lawan dianya ialah kam. Seperti katanya seperti katanya qidam lawannya baharu, hudus. Maka qidam itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan hudus itu mustahil. Maka di sini pun begitulah juganya, wahdaniyah itu wajib, maka kam ini mustahil. Lagi pulanya seperti tadi, hudus ialah sifat bagi makhluk Allah Ta'ala, arad.
Sifat bagi makhluk Allah Ta'ala hudus, yang lawan bagi baka, bagi kidam itu kidam sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan baharu itu sifat yang wajib bagi makhluk Allah Ta'ala. Mustahil pada Allah Ta'ala sebab sifat bagi makhluk Allah Ta'ala. Maka di sini pun begitu juga, wahdaniyah pada zat itu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Kam muttasil pada zat ialah sifat bagi makhluk Allah Ta'ala. Setengah daripada sifat bagi makhluk Allah Ta'ala. Maka maklumnya sifat bagi makhluk Allah Ta'ala, sifat bagi sekalian alam ini dinamakan arad. Arad. Maka kam ini pun setengah daripada arad. Maka setiap-tiap arad adalah baharu. Sebab arad ialah makhluk Allah Ta'ala. Arad ialah makhluk Allah Ta'ala. Maka kam sama saja kam muttasil munfasil ialah arad. Maka arad kesemuanya baharu. Kenapa boleh kata baharu? Sebab semuanya makhluk Allah Ta'ala. Maka macam mana benda yang baharu nak bersifat dengan zat yang qadim? Macam mana sifat yang baru nak bersifat dengan sifat yang qadim? Begitulah. Sebab tu jadi kita beriktikad katanya zat Allah Ta'ala tiada bersusun, tiada berkapuh. Itu maknanya kita iktikad ternafikan muttasil pada zat. Tetapi kam tadi itu ibarat daripada berbilang. Setiap-tiap perkara apabila ada bilangan, maka dikatakan kam. Dipanggil kam kesemuanya. Tetapi benda yang kita bilang itulah bersambungan antara juzuk dia dengan juzuk satu lagi, itu dikatakan muttasil. Sekiranya benda yang kita bilang itu berasing-asing, berasing-asing, masing-masing duduk, maka itu dikatakan kam munfasil. Lepas tu di sini kenapa katanya apabila bersusun jadi muttasil? Sebab bersusun di sini maknanya ibarat bersusun sana itu maknanya ialah dua juzuk. Paling kurang. Dua juzuk sana itu bersambung setengah dengan setengah. Dua juzuk kita bilang dua lah. Tetapi bersambung setengah dengan setengah. Seperti nak banding seperti kita katanya jari kitanya, satu jari kitanya bersambungan, ada bersambung setengah dengan setengah. Jadi sendi dia. Soalnya begitu. Jadi maknanya apabila dua juzuk, kalau masing-masing duduk itu, dua benda kalau masing-masing duduk itu bercerai, munfasil, infisal. Tetapi dua juzuk itu kalau bersambung, berhubung setengah kepada setengah, tak kira lah sambung sebelah kanan dia, sebab sambung sebelah kiri dia, ada bersambung dengan dia oleh juzuk yang lain, dikatakan bersusun. Seperti dia bersambungan, seperti kita katanya ini kalau kita bilangnya satu, ini kalau kita bilangnya satu, maka satu lagi mari sambung gini, maka jadi panjang. Kalau kita katanya ini satu, fardunya satu juzuk. Kalau kita sambungnya begini, maka bertambah panjang. Nampak? Tetapi kalau kita sambungnya begini, maka apabila dia ni satu, apabila ni dah ada lebar dia, tapi lebar tak begitu lebar sangat. Kalau ikut ni tu ada lebar dia. Tetapi apabila kita sambung begini pula, jadi bertambah lebar. Jadi bertambah lebar. Apabila kita sambung lagi, jadi bertambah tebal, bertambah lebar, bertambah panjang. Itu tengok cara kita susun. Jadi dua ini, dua ini, kalau kita sambung sebelah ni, kita sambung di sini, maka jadi bertambah panjang. Bertambah panjang. Tapi kalau kita susunnya begini, bertambah lebar. Bertambah lebar. Kalau kita ambil dua lagi, sambung di atas, sambung di bawah, jadi bertambah tebal.
Begitulah. Jadi maknanya nak jadi panjang, nak jadi lebar, nak jadi tebal itu mengikut cara susun. Mengikut cara susun. Kita susun begini jadi panjang. Kalau kita susun begini jadi lebar. Kalau kita susun cara begini maka jadi tebal. Itu ikut-ikut cara kita susun. Tetapi asal maksudnya tebal, panjang, lebar semuanya terjadi terhasil daripada bersusun. Kalau tak bersusun, tak boleh kata panjang, tak boleh kata lebar, tak boleh kata tebal. Jadi nak kata panjang, panjang ke tak panjang, lebar ke tak lebar, bersangat panjang ke, artinya tak begitu panjang sangat, lebar sangat ke, artinya tak begitu lebar sangat, artinya tebal ke tak tebal nipis, artinya bersangat tebal, bersangat nipis. Maka itu daripada bersusun, cara kita bersusun kesemuanya. Banyak-banyak juzuk, susun begini bertambah panjang. Banyak-banyak juzuk, susun begini maka jadi bertambah lebar. Banyak-banyak juzuk kita susun begitu maka jadi bertambah tebal. Pendek katanya panjang pendek tebal, panjang lebar tebal. Maka itu hasil daripada bersusun dan berkapuh daripada paling kurang 2 juzuk. Soalnya 2 juzuk, juzuk yang nak susun tu, juzuk tu kena atas apa benda? Ialah jauhar firid. Juzuk yang disusun tadi tu ialah jauhar firid. Maknanya apabila bersusun 2 jauhar firid, bersusun jadi rapat setengah dengan setengah, sambung setengah dengan setengah, maka kita tak panggil jauhar firid, kita dah panggil jisim. Jadi pendeknya jisim itu ialah susunan daripada 2 jauhar firid ke atas. Jisim itu ialah makhluk Allah Ta'ala, zat makhluk Allah Ta'ala yang bersusun kan. Yang bersusun, maka susunan daripada 2 jauhar firid. Apabila satu jauhar firid, ambil satu jauhar firid dan satu jauhar firid pula mari susun, maka jadilah berjisim. Maka jangan tanyalah jisim tu kena atas kayu ke, kena atas batu, kena atas benda apa. Jauhar firid tu kena atas benda apa, tak kira lah. Asalkan benda itu bersusun, jenis kayu, jenis batu, jenis air ke, jenis angin ke, sekiranya kalau bersusun, maka dipanggilkan jisim kesemuanya. Tengok kita jisim juga, tapi jenis daging, darah, tulangnya begitu. Kayu, jenis kayu pula bersusun cara dia, jisim juga dia pun. Batu, jisim juga sekiranya kalau ada bersusun. Habis di situ, jadi maknanya apabila ada bersusun, maka hasillah panjang atau lebar ataunya tebal. Kalau banyak-banyak, maka setengah-setengah benda tu ada ke semua. Panjang pun ada ke dia, lebar pun ada di dia, tebal pun ada di dia. Tetapi setengah benda tu, kalau bersusun dia tu ada panjang saja pun boleh jadi juga. Panjang. Sebab tadi katanya bersusun tu nak jadi tebal, nak jadi lebar, nak jadi panjang, ikut cara kita susun. Maka setengah benda tu ada panjang saja pun boleh jadi. Setengah daripada setengah daripada jisim itu ada panjang saja, lebar tebal tidak ada. Seperti yang kita dengar daripada cerita bahawasanya titian sirat. Titian sirat katanya lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Setengah kata begitu. Setengah katanya titian sirat itu untuk orang kafirnya lebih halus daripada seorang rambut yang dibelah 7. Maka kalau kita kata itu sangat halus, tetapi ada bersambung setengah dengan setengah jadi panjang. Jadi maknanya seolah ini bukan maksud katanya siratnya dibelah yang kecil tadi tu apa dia? Ada panjang semata-mata, tapi ini nak bandinglah. Jadi maknanya setengah benda itu ada panjang saja.
Tebal tidak ada, lebar pun tidak ada. Setengah benda tu apa dia? Ada panjang, ada lebar, tetapi tidak ada tebal. Seperti keping kertas, tapi sini seperti kertas keping gini. Keping begini kalau tengoknya panjang ada. Panjang dia ada. Lebar dia pun ada. Tetapi tebal tidak ada. Setengah-setengah bendanya begitu. Setengah-setengah bendanya begitu. Ada apa dia? Ada panjang, ada lebar, tetapi tebal tidak ada. Maknanya tiga perkara tadi tu, panjang, lebar, tebal, tak mesti pada jisim tu tak mesti kena ada ke semua. Boleh jadi ada tebal saja, boleh jadi ada lebar saja, boleh jadi ada tebal saja. Tapi ghalib-ghalibnya ada kesemuanya. Panjang pun ada, lebar pun ada, tebal pun ada. Ghalib-ghalibnya begitu. Kebanyakan makhluk Allah Ta'ala ada kesemua. Panjang pun ada, lebar pun ada, tebal pun ada. Jadi panjang, lebar, tebal itu ialah hasil daripada bersusun daripada beberapa jauhat firid. Maknanya jauhat firid tak bersusun. Jauhat firid tak bersusun. Maka dengan sebab jauhat firid itu tak bersusun, maka tak boleh kata panjang pada ada panjang di jauhat firid. Tak boleh kata ada tebal, ada lebar pada jauhat firid. Habis itu, maka dengan sebab itulah dia katanya tiada sangat kecil. Sangat kecil tu maknanya apa dia? Tak tebal, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tebal. Maka itu jauhat firid. Tetapi jauhat firid tak bersusun, maka memangnya takut orang katanya kalau begitu Allah Ta'ala tidak ada panjang, tidak lebar, tidak tebal, maka zat Allah Ta'ala jauhat firid. Bukan juga, sebab jauhat firid ini ialah makhluk Allah Ta'ala. Tuhan menyalahi dengan segala makhluk. Jadi pendek katanya, nak kata kecil pun tak boleh. Nak kata ada besar panjang pun tak boleh. Nak kata ada besar lebar pun tak boleh. Nak kata ada besar tebal pun tak boleh juga. Nak kata sangat kecil, tak ada panjang, tak ada lebar, tak ada tebal pun tak boleh. Zat Allah Ta'ala itu. Zat Allah Ta'ala nak kata sangat kecil, sangat tak panjang, tak lebar, tak tebal pun tak boleh juga. Dan nak katanya zat Allah Ta'ala itu bersusun sehingga jadi panjang, bersusun atau sehingga jadi lebar, sehingga jadi tebal pun tak boleh juga. Sebab kesemuanya sifat bagi makhluk Allah Ta'ala. Sebab jauhat firid pun makhluk Allah Ta'ala. Sebab jauhat firid walaupun tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tebal, tetapi dia mengambil tempat. Tetapi dia mengambil tempat, bertahayyuz, mengisi di tempat kosong. Lagi pula dia tu baharu, dijadi oleh Allah Ta'ala. Setiap-tiap perkara yang dijadi oleh Allah Ta'ala dikatakan al-hawadis. Allah Ta'ala menyalahi dengan segala hawadis. Kalau begitu, jadi maknanya tak boleh kata sangat kecil pun tak boleh. Nak kata panjang, panjang tak panjang, lebar kata lebar, tebal kata tebal, semuanya tak boleh kata semuanya. Sebab semuanya sifat arad bagi makhluk Allah, arad bagi zat makhluk Allah Ta'ala kesemuanya. Hanya yang kita nak sekarangnya ialah bahawasanya zat Allah Ta'ala bukan bersusun. Bukan bersusun daripada beberapa juzuk sehingga tak boleh kata dia tu panjang, ada lebar, ada tebal. Sebab semuanya adalah arad kesemuanya. Panjang arad, lebar pun arad, tebal pun arad. Maka segala arad baharu kesemuanya. Maka apabila ada panjang, artinya ada lebar, artinya ada tebal, ada kesemua ke, ada mana-mana satu daripada tiga tu, maka suatu zat sekiranya ada panjang atau ada lebar atau ada tebal, artinya ada kesemua, ada mana-mana satu, ada dua daripada tiga itu, maka zat itu bersifat dengan kam muttasil. Bersifat dengan kam muttasil kesemuanya. Zat benda itu bersifat dengan sifat
kam muttasil. Arad kam muttasil itu ialah arad. Maka zat Allah Ta'ala tidak ternafi. Apabila kata wahdaniyah pada zat ternafi kam muttasil, maka zat Allah Ta'ala bukanlah jenis bersusun daripada 2 juzuk ke atas. Begitulah maksudnya. Dan yang kedua, makna yang kedua daripada 2 makna yang masuk di bawah, yang terkandung di bawah satu perkataan yang satu ialah asa Allah Ta'ala pada zat. Makna yang keduanya bahawasanya tiada ada Tuhan yang lain. Tiada ada zat yang jadi Tuhan. Tiada ada zat yang tiada ada Tuhan, tiada ada zat yang jadi Tuhan, tiada ada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan lain daripadanya, lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah memanglah ada. Lepas tu pulanya ada zat satu lagi. Tak tahulah zat kena atas zat siapa tu. Nama dia apa tak tahulah. Ada zat satu lagi yang Tuhan juga. Yang jadi Tuhan juga. Yang jadi Tuhan maksudnya yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Uluhiyah. Ada iftikar, ada istighna semacam Allah Ta'ala. Ada kudrat iradat. Sebagaimana kudrat ada di Allah Ta'ala, ada juga kudrat di dia. Maka itu dinafikan juga. Tengok. Dan yang kedua bahawasanya tiada ada Tuhan. Tiada ada zat yang jadi Tuhan. Tiada ada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang lain daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Maknanya zat yang jadi Tuhan, zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu ada satu saja. Zat bukan semata-mata zat. Kalau zat semata-mata zat itu banyak. Sebab tilik Allah zat, kita pun zat. Tilik semata-mata zat, tak tilik kepada sifat ketuhanan ke tidak tu. Zat semata-mata zat memanglah banyak. Kita pun zat, Allah pun zat, kayu pun zat, batu pun zat kan. Tetapi zat yang baru ini kita panggil jauhar, artinya jirim. Yang dinafi di sini tidak ada zat yang jadi Tuhan. Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada. Hanya zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu ialah zat Allah Ta'ala saja. Itu maknanya satu pada zat juga. Ini pun makna satu pada zat juga. Dan ini makna, dan ini makna mana? Makna yang kedua, dikatakan ternafi kam munfasil pada zat. Dikatakan, dipanggil dalam istilahnya, panggilan dalam istilahnya ternafikam munfasil pada zat. Ternafikam munfasil pada zat. Sekiranya kalau tak ternafi, sekiranya kalau tak ternafikam munfasil pada zat, sekiranya kalau tak ternafi, sekiranya kalau tak ternafi, maka hasilnya kalau tak ternafikam munfasil. Apa nak kata? Maknanya ada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala yang jadi Tuhan juga. Jadi Tuhan tu 2-3 Tuhan lah. Tuhan 2-3 Tuhan. Sebab itulah kam muttasil ternafikam munfasil pada zat. Ternafikam munfasil pada zat. Ini hasil daripada kata ternafikam munfasil pada zat.
makna yang dimaksudnya ialah tidak ada Tuhan yang satu lagi, yang tidak ada zat yang satu lagi yang jadi Tuhan semacam Allah Ta'ala juga. Sebab itulah siapa-siapa yang i'tikad bahwasanya Allah adalah suatu zat yang jadi Tuhan dan ada zat yang lain-lain lagi yang jadi Tuhan juga, maka ternafikan munfasil pada zat itu jadi syirik. Inilah katanya musyrikin. Musyrikin tu sebab dia i'tikad, orang musyrikin dia i'tikad zat Allah Ta'ala, Allah ialah satu Tuhan. Berhala-berhala mereka adalah Tuhan juga. Jadi zat Allah pun Tuhan. Diri berhala mereka pun Tuhan juga. Jadi di sisi i'tikad mereka ialah adakah munfasil pada Tuhan. Adakah munfasil pada Tuhan. Maknanya adakah munfasil pada Tuhan bukan ternafi. Adakah munfasil pada Tuhan maknanya ada yang lain lagi jadi Tuhan juga semacam Allah Ta'ala. Begitu. Sebab tu kalau orang bersyirik, syirik jali, maknanya i'tikad syiriknya, maknanya i'tikad bahwasanya ada lain lagi daripada zat Allah Ta'ala yang jadi Tuhan. Maknanya orang yang i'tikad bahwasanya Allah Ta'ala itu satu pada zat, asa pada zat, maknanya orang ini tak bersyirik dah pada Allah Ta'ala. Orang ini tak bersyirik dah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sebab dia i'tikad bahwasanya zat Allah Ta'ala, zat yang jadi Tuhan tu ialah zat Allah Ta'ala satu saja. Yang lain bukan dia Tuhan, bukan makhluk bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Dan satu lagi pulanya orang yang beriktikad dengan nafikan muttasil pada zat. Kita i'tikad bahawa zat Allah Ta'ala itu ternafi kam muttasil. Kam muttasil pada zat. Maknanya kita i'tikad bahasanya Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau ada kam muttasil, ada panjang, ada lebar, ada tebal. Maknanya kalau ada tebal, lebar, panjang, serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Maknanya apabila kita menafikan kam muttasil, maknanya menafikan panjang, lebar dan tebal dan sangat kecil daripada Allah Ta'ala. Tak panjang, tak lebar, tak tebal, tak sangat kecil zat Allah Ta'ala itu. Maknanya zat Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna yang pertama ialah ternafikam muttasil pada zat, ini terkembali kepada makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Setengah daripada pengertian bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebab benda-benda baru memang bersusun, setengah daripada benda yang baru itu bersusun, apabila bersusun jadi panjang, jadi lebar, jadi tebal. Begitu. Maka Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak ternafikan muttasil, maka tak serupalah dengan makhluk. Dengan sebab bukan panjang, tak boleh kata panjang, lebar, tebal. Dengan sebab kesemuanya adalah arad kesemuanya. Setiap arad adalah baru. Allah Ta'ala menyalahi dengan segala perkara yang baru. Kembali tengok pula pada makna yang kedua, ternafikan munfasil, maknanya orang itu tidak bersyirik dengan Allah Ta'ala. Tak ada zat yang berkongsi dengan Allah Ta'ala pada jadi Tuhan. Tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala pada jadi Tuhan, tidak ada. Hanya segala zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala itu semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala kesemua. Iftikar berajak kepada Allah Ta'ala kesemuanya. Allah Ta'ala terkaya daripada segala zat-zat yang lain. Itulah yang hasil daripada makna yang pertama ialah keesaan Allah Ta'ala, ketunggalan Allah Ta'ala pada zat Allah Ta'ala satu, zat Allah Ta'ala tunggal, dengan mana ternafi dua-dua bagai kam itu tadi, muttasil dan munfasil. Begitulah. Habis di situ, insyaAllah minggu depan kita sambung pula dengan kata dan makna asa Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, Baba. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما